Maruah juga melibatkan keturunan. Oleh sebab itu kerajaan wajib menjaga hal ini. Bak nyawa kena jaga, bak agama kena jaga, bak maruah orang kena jaga. Kerana itu bila mahkamah membebaskan seseorang, kalau masih ada orang pertikai, maka orang ini patut dikenakan tindakan. Tuan-tuan, kalau mahkamah sudah bebaskan, maka orang itu memfitnah dan menuduh, apa gunanya mahkamah? Dan mana dia siadah kedaulatan undang-undang? Tak ada. Misalnya saya dituduh mencuri. Saya dimasukkan di mahkamah dengan pendakwaan berjalan 100 hari misal katanya. Lalu mahkamah kata saya tidak bersalah. Cukup. Tiba-tiba orang awam masih main. Dia itu pencuri. Dia itu pencuri. Apa nilai mahkamah? Tujuan mahkamah membersihkan maruah saya. Kalau mahkamah tidak boleh bersihkan maruah saya, maka siapa yang akan bersihkan maruah saya? Siapa? Kerana itu dalam Islam, benda ni penting. Kerana itu kita lihat dalam, kita katakan kerosakan masyarakat kita. Masyarakat lebih kuat pada mahkamah. Mahkamah dah kata tak bersalah. Masyarakat tu main sentimen, isu. Salah, salah, salah. Siapa yang sebenarnya mewujudkan balbalah ketidakselesaan pada masyarakat? Akhirnya tuan-tuan, mahkamah tidak ada kedaulatan. Sebab itu kerajaan, pemerintah, mesti menggunakan undang-undang yang keras. Siapa yang engkar keputusan mahkamah, maka mereka didakwa. Sehingga tak ada orang berani memainkan mahkamah. Sebab dalam Islam, mahkamah ni kuat tuan-tuan. Kalau mahkamah kata tidak bersalah, takkan ada orang lagi kata bersalah. Kalau dia kata bersalah, maka dia akan dihukum. Tapi realiti yang berlaku pada negara Islam, tidak begitu. Walau mahkamah, daripada mahkamah rendah, mahkamah tinggi, mahkamah agung, mahkamah rayuan, semua bebaskan. Tiba-tiba orang tu berkata, tak, dia bersalah. Terus memainkan sentimen isu-isu bersifat peribadi. Maka ini menyalahi perkara yang berkaitan dengan dururiyat, kepentingan, maruah. Dijaga maruah. Sebab itu tuan-tuan kena ingat, Allah Ta'ala menyebut dalam hadis yang dinakalkan, yang diberitahu oleh Nabi SAW, siapa yang mengaibkan maruah ataupun mengaibkan manusia, Allah akan aibkan dia. Walau sampai ke rumah dia. Dia dedahkan. Dia ceritakan semua keaibannya. Apatah lagi hari kiamat. Sehingga kiamat kelak dia akan berkata, wa saw'ata wa khajlata. Aduhai malunya saya ditelanjangkan hari ini. Aduhai malunya saya diaibkan hari ini. Lalu diseru kepadanya, bukankah kamu dahulu ketika mana melakukan maksiat ini, kamu tidak pernah rasa malu pada Allah. Dan hari ini Allah malukan kamu. Sebab itu hati-hati tuan-tuan bila kita berkait dengan maruah orang. Maruah tu dia ada benda yang kena jaga. Kan itu kita lihat apa yang disebut oleh Imam Malik. Imam Malik kata kalau kamu tidak mahu maruah kamu dipelekehkan oleh orang lain, maka jaga maruah orang lain. Kan itu dalam Islam tuan-tuan, setiap tuduhan mesti ada saksi. Tak ada saksi maka tidak dianggap nilai. Orang yang menuduh tu dihukum. Orang yang menuduh itu akan dihukum walaupun dia warak, dia baik. Sebagaimana berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, apabila 3 orang menuduh orang tu berzina tidak cukup, seorang lagi menjadi 4. Lalu Umar kata sebab dengan 80 kali. Seorang tadi tuan-tuan dia orang baik warak. Dia kata demi Allah aku melihatnya berzina. Tuduhan pada Mughirah bin Syu'bah. Ni tengok mata kepala ni. Tapi tak cukup saksi 4. Kata salah seorangnya itu bernama Abi Bakrah. Demi Allah aku melihat Mughirah berzina. Demi Allah. Lalu kata Umar kata, demi Allah. Kalau kamu ulang tuduhan aku sebab kali kamu 80 kali. Demi Allah. Yang ni bercakap atas nama agama dia. Atas nama kita katakan kesaksian dia. Tetapi Umar Al-Khattab bercakap atas undang-undang Allah yang lebih kuat. Demi Allah kamu ulang tuduhan, aku pukul kamu. Akhirnya diam. Sehingga kamu bertaubat, aku terima saksi kamu. Lihat ketegasan Umar Al-Khattab. Hanya tak cukup seorang. Maka Umar bersumpah, demi Allah, kamu ulang aku sebab. Ini ketegasan dalam menjaga maruah dalam Islam. Tak boleh orang tuan-tuan bincang maruah orang tepi jalan. Bincang maruah orang kedai kopi. Ini maruah. Sebagaimana tak boleh bunuh orang merata-rata ikut suka kita, tak boleh. Nak bunuh orang, bunuh di mahkamah. Itu cara hak. Atau di medan perang. Tak boleh kita suka nak bunuh tepi jalan, tepi longkang. Walau kita rasa dia bersalah bunuh ayah saya nak bunuh. Tak. Kita mencabar kewibawaan undang-undang dan hukum. Maka kita dihukum. Seorang yang mengambil hukuman sendiri. Mencabar kewibawaan undang-undang yang sedia ada, dia akan dihukum. Kerana semua hukuman mesti berada di mahkamah. Semua hukuman. Kita sendiri tak boleh hukum. Tuan-tuan hanya boleh hukum untuk anak-anak tuan-tuan dan isteri tuan-tuan. Kalau anak saya buat salah, tak perlu saya mahkamah, saya boleh hukum sekarang. Tetapi hukuman pun mesti ada had batasan. Saya tidak memukul sampai mencederakan atau mengancam nyawa.
Atau saya nak pukul isteri saya. Bukan pukulan yang mencederakan. Atau saya nak pukul hamba saya. Ya, dia bukan pukulan yang mengaibkan. Atau saya nak pukul anak murid saya. Ya, dengan pukulan yang mendidik. Hanya orang ni boleh menjalankan hukuman di luar mahkamah. Lain pada itu tuan-tuan, hukumannya semua di mahkamah.